Okay, lorek dengan kemas. Okay, dapat faham tak kenapa region R kat situ? Faham. Okay. Seterusnya kita akan menjawab soalan C. By using the graph in B. Maksudnya kamu mesti guna graph yang kamu lukis tu lah untuk menjawab soalan C ni. Okay, the range for number of student in the finance course if the number of student in the management course is 20. So management course tadi adalah X kan? So kamu cari di manakah X 20. Okay, ambil pembaris. Buat garis. Kalau ada putus-putus lah. Sampai ke hujung region R tu. Sebanyak region R, selagi ada region R tu kamu kena buat sampai ke hujung dia lah. So maksudnya titik yang dia kena pada region R ni adalah pada dua titik ni kan. Okay, ni dua titik ni. Yang ini yang bawah ni start. Ni bawah. Start jumpa region R. Dan yang atas ni last kali dia jumpa region R kan. So kamu kena lukis garis dot-dot tu ke Y. Jadi kita dapati bahawa nilai Y yang paling rendah adalah 30, paling besar adalah 60. Okay, so jawapan untuk C1, okay, apabila X tu 20 orang, range untuk Y berada di antara 60 dengan 30. Ni kawasan ini ya. 60 dan 30. Okey, kenapa kita letak sama dengan tu? Kenapa ada equals to kat sini? Sebab graf kita solid kan. Ya, graf tu solid ni. Dekat dua titik yang kita yang bawah dengan atas ni, graf dia adalah solid line. So range dia kamu kena letak sama dengan jugalah. Okay, boleh faham tak yang tu? Boleh. Okay. Boleh. Okay, seterusnya C2. Find the maximum total of weekly fees that can be collected if the fees per week from the management course and finance course student are 60 and 70 respectively. Maksudnya seorang X management kan. So seorang kena bayar yuran RM60 untuk management, X 60 seorang dan Y pula RM70 seorang.
So untuk X RM60 seorang. Untuk Y RM70 seorang. So apakah kutipan mingguan dia? Total kutipan yuran setiap minggu. Macam mana kita nak tulis? Kita tak tahu berapa orang kan? X tak tahu berapa, Y pun tak tahu berapa. Okay. Jadi, kita kena buat satu equation untuk mencari nilai maksimum fees tadi So, kamu boleh buat satu equation maximum total fees per week atau per weekly dia guna. Okay, weekly fees. So kita tak tahu berapa kutipan, so katalah dia sama dengan K. Jumlah maksimum total tu kita anggap dia sebagai K. So K akan sama dengan macam mana? Rasa pelik. Boleh makan. Ya. 60x. Tak, kalau cikgu pening dah dengan anak nak masak Maggi lagi, pening kepala cikgu. Okey, betul 60x. Okey. 60 seorang, so kita tak dia ada X seorang, so 60x tambah dengan 70 seorang, so ada Y orang, 70Y lah. Okey, sekarang kamu andaikan nilai yang mungkin bagi K. Nilai yang mungkin bagi K ni kita ambil satu nombor yang boleh membahagi 60 dan 70. Apakah nombor berkenaan? Apa-apa nombor, kamu boleh ambil apa-apa nombor yang boleh dibahagi oleh 60 dan 70. Yang kali 7 berapa? 4,200. 4,200. Okey, boleh. Okey, sekarang buat table of value bagi equation ini. Okey, kalau X kosong, Y berapa? Enam puluh. 60. 60.
Y kosong, X 70 kan. So kita ada 2 titik 060 dengan 07, 70 kosong. Okey, tandakan kedua-dua titik ni dalam graf. Pada graf kamu lukis tadi. Kosong 60 dengan 70 kosong. 060. Tujuh puluh kosong. Okey, ambil pembaris. Sambungkan kedua-dua titik yang kita baru tanda ni tapi menggunakan garis putus-putus ya. Kamu ada apa yang panggil tu? Yang segitiga tu. Cuba tak ingat nama. Protector. Bukan protector ni hak segitiga ni. Panggil apa lupa dah nama dia. Ada tak? Tak ada, cikgu. Tak ada Okey. Macam ni lah. Kamu simpan graf ni. So balik naik cuti esok kita akan carilah untuk soalan yang berbentuk C2 tu. Ya, sebab cikgu kena tunjuk dia kena slide. Kamu kena slide pembaris dengan yang segitiga ni, tolak pembaris kamu tu kita akan dapatkan bacaan dalam region R yang maksimum sekali. Ya, lepas tu nilai maksimum yang kita dapat tu, koordinat yang maksimum kita dapat tu baru kita masuk balik dalam K yang kita dah buat tadi, baru kita dapat weekly fees tu lah. Okay, so simpan dululah graf yang kamu buat ni. Nanti esok naik cuti esok kita bincang balik tentang soalan yang C2 tu Okey, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 2. Cuba kamu baca dulu. Okay, a factory produces vases A and B using machine P and Q. The table below shows the time taken to produce each type of vase. Okay, the factory
produces X unit of was A and Y unit of was B. So maksudnya A kita akan guna X, B kita akan guna Y. Okay, machine P operate not more than 2000 minutes while machine Q operates at least 1800 minutes. The production of was B does not exceed 3 times that of the production of was A. Okay, so kita cuba tengok apakah maklumat yang pertama. Okay, kalau satu vas A, mesin P ambil masa 40 minit, mesin Q ambil masa 30 minit. Untuk vas B pula mesin P ambil masa 20 minit dan mesin Q ambil masa 60 minit. Dan mesin P boleh beroperasi tidak lebih dari 2000 minit. Maksudnya apa tu? Kalau satu vas A dia ambil masa 40 minit. Ni P ya. Satu vas B dia ambil masa 20 minit. Jadi kita produce X A dan Y B. So maksudnya apa tu? Puluh minit darabkan dengan X lah kan? Bilangan vas A yang kita hasilkan. Sebab kalau satu vas A dia ambil masa 40 minit. So kita hasilkan sebanyak X vas A. So maksudnya masa tu darablah bilangan yang kita hasilkan tu kan 40 darab X. Okay, tambahkan dengan satu vas B 20 minit. So kita hasilkan Y vas B maksudnya 20Y. Okay, so ini jumlah masa mesin P. So dia kata apa tu? Not more than 2000 minutes. Okay, not more. Tidak boleh lebih daripada 2000. Maksudnya apa? Dia tak boleh lebih daripada 2000. Oh, equal. 2000 boleh tak? Boleh. Boleh kan? 2000 So boleh. dia ada less than and equals to. Okay, not more than. Okay, so kita dapat dah yang pertama. Okay, yang kedua, apa lagi kita boleh tengok. Di sini macam yang nombor 1 tadi, dia memang dah tulis siap-siap nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. So yang ini tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. So kamu kena dapatkan maklumat daripada table dan maklumat-maklumat yang dia bagi itulah untuk identify nombor 1, 2, 3 kamu punya inequality tu Okay, yang kedua apa lagi maklumat kita boleh dapat ni? Mesin Q pula. Okay, tengok mesin Q. Mesin Q. Satu vas A dia boleh buat dalam masa 30 minit. Dan satu vas B dia boleh buat dalam masa 60 minit. So, So kita menghasilkan sebanyak X vas A. Maksudnya apa? 30 minit tu X. darab dengan X lah kan. Bilangan vas A tambah dengan 60 minit tu darab dengan Y. Bilangan vas B
Okay, while machine Q operate at least 1,800. At least paling kurang 1,800. Maksudnya apa? Greater than or equal to. Yes, okay. Greater than or equal to at least. Paling sedikit 1,800. Maksudnya dia boleh bersamaan dengan 1,800 dah dan lebih besar. Ya, so itu equation yang inequality yang kedua lah. Okay, seterusnya ada lagi maklumat dia bagi. The production of vase B does not exceed 3 times the production of vase A. So yang ketiga ni, vase BY kan does not exceed 3 times A, so 3x. Tidak boleh lebih daripada 3x. Maksudnya nilai Y tu mestilah Less than or equal to. dia mestilah kurang atau sama dengan, dia tak boleh lebih je daripada 3x. Dia boleh sama dengan ataupun kurang. Dia sebab dia kata does not exceed. So kita dah dapat 3 kan. Okay, 3 ni kurang. So dah menjawab soalan A lah di sini. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan B. Dia kata using a scale of 2 cm to 10 units on both axes, construct and label the region R. So buat macam tadi lah. Okay. So kita tak apalah, cikgu sama-sama dengan kamu. Okay. So yang B, kita ambil equation inequality yang pertama, 40x plus 20y less than equals to 2000. So kita tulis dalam bentuk equation. So bila macam ni kamu dah boleh kecilkan ya, kita boleh divide semua by 10 kan. So kita dapat 4x plus 2y equals to 200. So kita buat dia punya table of value. So kalau x kosong, y berapa? Seratus kan? Y kosong? Ah, 50. X 50. Okay. So dua koordinat yang kita dapat kat sini adalah 0, 100 dengan 50, kosong. Okay, tu daripada equation yang pertama. Okay, seterusnya equation yang kedua. 30x plus 60y greater than equals to 1800. Means that equation dia adalah 30x plus 60y equals to 1800. Okay, boleh simplify. Kita dapat 3x plus 6y equals to 180. Okay, buat the table of value. Okay, kalau x kosong, y berapa? Tiga puluh. Y kosong,
60. X 60. Okay. So koordinat dia adalah 0, 30 dengan 60. Okay, dan yang ketiga. Y less than equals to 3x. So kita tulis dalam bentuk equation. Okay, buat table of value dia. If x 0, y 0. If x is so y adalah 90 kan. So 0, 0 and 30, 90. Okay, boleh Faham tak? Faham. Okay, sekarang cuba lukis tengok. Cuba lukis ketiga-tiga graf. Okay, labelkan dia punya garis dengan nama equation graph tu ya. 4x plus 2y equals to 200.
Okay, dapat tak macam cikgu tu? Okay, sekarang kita nak lorekkan untuk garis ni adalah 40x plus 20y less than equals to 2000. Maksudnya kita harus lorek di bawah kan. Kemudian yang ini pula 30x plus 60y greater than. So kena lorek sebelah atas. Yang ini y less than equals to 3x. Maksudnya kena lorek sebelah bawah. Okay, so kita akan lorek ini kawasan R kita, region R kita. Lorek dengan kemas ya. Label R, kena label. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, sekarang kita akan jawab soalan C2, C1 ya. Sorry, C2 nanti kita simpan. Okay, C1 dia kata by using the graph from B, find the minimum number of what's B. So, sini A. Produce if the factory intends to produce only 30 unit of was A. So, kamu cari 30 was A tu kat sini. Naik ke atas. Okay, then daripada dua nilai ni, yang bawah dengan atas ni, baca dia punya Y, nilai Y kat sana, dekat axis Y tu. Jadi kalau kamu lukis dengan tepat, cikgu punya tak berapa tepat ya lukisan sebab dia tarik tadi dia tak kena kotak dia. So kalau kamu lukis dengan tepat, nilai minimum. Apabila was A dia buat 30 unit, nilai B yang dia, nilai minimum dia adalah berapa? Dapat tak? Nilai yang bawah siapa? Nilai yang atas siapa kamu dapat? Sama je macam cikgu punya. Okay, yang kamu baca daripada graf kamu ni sepatutnya kamu baca dapat 15 kat bawah ni. Kat atas 40. Betul tak? Betul. Tepat 15. So jawapan dia 15 lah sebab dia nak nilai minimum. Nilai B yang minimum, sekiranya A 30, kita ada dua nilai. Maksimum dia boleh buat 40 buah, minimum dia boleh buat 15 buah. So sebab dia tanya minimum, so kamu bagi jawapan dia 15 lah untuk C1. Okay, boleh
So C2 kita simpan untuk bincang di maktab nantilah. Sebab dia cikgu kena tunjuk cara kamu nak slide tu. Okay, ada soalan lain? Boleh faham tak? Boleh. Okay. So kalau tak ada masalah, cikgu stop kat sini je lah. Homework cikgu nak. Tengok formative exercise 7.2. Okay, kamu lukis semua graf nombor 1, 2 dan 3. Maksudnya sebelum dapat graf, kamu kena dapatkan inequality dia. Lepas tu lukis graf. Okay, dengan maksudnya nanti bawa kat maktab nanti 5 graf lah. Okay. Cikgu, graf berapa Boleh. markah? 10 eh? Apa dia? Kalau graf dalam exam berapa markah? 10. Banyak 10 tu banyak lah untuk NMAX. Termasuk dengan inequalities ke lain-lain? Semua. Daripada A, B, C tu 10. Okay. So nanti dekat maktab nantilah cikgu bincang dengan kamu. Maksudnya dia bagi markah dekat mana. Ya? Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, so cuba baca soalan, fahamkan untuk membentuk inequality tu and then tahu cara nak mengulukis graf dengan tepat. Sebab banyak markah ke graf pun banyak juga. And then yang C tu tak apalah, kita akan bincang di maktab nanti. So yang penting kamu siapkan inequality dia dengan graf dia. So ada 5 graf ya, ingat ya. Masa dekat maktab nanti bawa balik 5 graf yang siap dilukis. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.